Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini seperti biasa kita akan jawab soalan-soalan dulu. Kita ada banyak juga soalan hari ini, dan di ujung nanti kita akan kita akan bahaskan ayat, sambungan daripada ayat daripada surah Al-Waqiah, iaitu ayat yang ke-6, macam mana bunyi dia dan apa terjemahan dia, dan apa penafsiran dia sikit, dan macam mana secara harfiah sepatah-sepatah, dan akhirnya apa yang kita boleh ambil dari sudut teknikal, itu kita bahas di hujung nantilah. Kita akan ambil soalan-soalan, dan soalan kita yang pertama ni ialah berkenaan dengan haraf, iaitu haraf jar. Pelajar kita bertanya, nanti saya share dengan tuan-tuan apa soalan yang sebenarnya daripada pelajarnya. Okay, soalannya ialah, ada atau tidak isim yang selepas haraf jar ia berbaris atas, iaitu berpangkat mansub? Ada atau tidak isim yang selepas haraf jar? Okey, tuan-tuan dengar, saya cuba jelaskan pada tuan-tuan apa dia haraf jar, apa dia mansub, apa ni, macam ni yang dikata, bagaimana dia berfungsi dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Okey, tuan-tuan dengar dulu. Yang pertama, apa dia haraf jar? Pelajar-pelajar ni tanya, Ustaz, kalau selepas daripada haraf jar, boleh tak isim itu berbaris atas, iaitu dia berpangkat mansub? Soalan dia. Jawapannya boleh dan tak boleh. Boleh dan tak boleh. Ustaz ni apa ni, merapu ni? Itulah jawapan. Dengar dulu. Okey, haraf jar artinya ialah, di dalam Quran kan ada 3 jenis kalimat, Ustaz selalu sebut. Dia sama ada kalimat nama, perbuatan, sendi. Kalimat nama ni semua benda yang Allah cipta dan semua yang manusia cipta, semua tu adalah kalimat nama. Yang manusia buat apa saja, semua nama, dan apa yang Allah cipta, semualah kalimat tu termasuk dalam kelompok kalimat nama kan. Yang kedua ialah kalimat perbuatan. Ni 3 kalimat je dalam Quran. Yang kedua ialah kalimat perbuatan, duduk, makan, berdiri, berlari, melompat, semua adalah kalimat perbuatan. Yang ketiga ialah kalimat-kalimat sendi. Kalimat sendi ni kita sebut sebagai kalimat haraf, isim, fi'il haraf ataupun nama, perbuatan sendi. So, kalimat sendi ni salah satu daripada kalimat sendi yang kita akan jumpa dalam Al-Quran, kita sebut sebagai sendi jar ataupun haraf jar. Sendi tu haraf, kita sebut sebagai haraf jar. Haraf jar ni artinya ialah haraf baris bawah. Okey, ni kita terus pada pelajaran peringkat yang ketiga sebenarnya. Pelajaran peringkat ketiga ni, haraf jar ini dia termasuk dalam kelompok kalimat-kalimat haraf yang ada kerja dalam ilmu nahwu. Dia bekerja dalam ilmu nahwu. Kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, di dekat sini tuan-tuan tahu, kita sampai pada peringkat yang ketiga. Bila kita bahaskan tentang haraf, kita akan sampai pada hal yang berkaitan dengan 3 jenis haraf. Ini saya share dengan tuan-tuan. 3 jenis haraf, 3 jenis kalimat sendi. Ada kalimat sendi yang dia mempengaruhi baris kalimat isim selepas dia, yang boleh mempengaruhi kalimat isim. Haraf jar ada dekat sini. Kejap lagi saya tengok. Yang ini ialah kalimat-kalimat haraf yang dia akan mempengaruhi baris kalimat fi'il. Ini mempengaruhi baris kalimat isim saja, ini mempengaruhi baris kalimat fi'il saja. Dan yang ketiga ni ialah kalimat haraf ataupun sendi yang boleh mempengaruhi dua-dua. Jumpa isim pun dia bekerja, jumpa fi'il pun dia bekerja. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan tengok kat sini tu saya besarkan ni. Saya besarkan. Dia ada dekat dalam kotak ni tuan-tuan. Haraf jar. Haraf jar apa ni? Inilah haraf-haraf jar. Min, ila, an, ala, fi, bika, ni semua ni. Jadi kerja haraf jar ni apa tuan-tuan? Kerja haraf jar ni, jar artinya ialah baris bawah. So kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Itulah kerja dia. Kerja dia ialah membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Itu kerja haraf jar. Jadi pelajar kita ni tanya, Ustaz, boleh tak kalau dalam Quran kita jumpa haraf jar, min ke, fi, kan semua tuan-tuan mesti jumpa kan, min maknanya dari, fi maknanya dalam, ila maknanya kepada. Itu semua kalimat-kalimat sendi ataupun kita sebut haraf jar kan. Okey, ada tak Ustaz kalau kalimat fi, ila, bi yang kita jumpa dekat dalam Al-Quran tu selepas dia kalimat isim, tapi isim tu tidak berbaris bawah, boleh tak Ustaz? Ataupun boleh tak kalau dia tu bukan berbaris bawah, maknanya dia sedang berpangkat majrur, boleh tak kalau dia tidak berpangkat majrur berbaris bawah, Ustaz? Boleh ke tidak? Jawapannya jawapannya tak boleh. Jawapannya tidak boleh. Okey, tapi mungkin pelajar ni dia pernah jumpa, Ustaz, ini haraf jar tapi kalimat lepas dia bukannya baris bawah, Ustaz, saya nampak di baris atas. Adakah pangkat dia mansub? Okey, jawapan gini. Kalau ada kalimat-kalimat isim tertentu, tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran, dia memang tak boleh berbaris bawah. Contohnya apa tahu? Contohnya kalimat isim-isim yang nama khas. Contohnya macam Fir'aun, macam Musa, ataupun macam Sulaiman. Itu kalimat-kalimat tu nama khas. Dia tidak boleh berbaris bawah. Tapi dia masih berpangkat majrur.
dia berpangkat majrur tapi tanda majrur dia baris atas. Okey, apa ustaz mengapu ni ustaz? Nanti ustaz tunjukkan dia punya diagram kat mana nak jumpa benda Allah ni. Okey, tuan-tuan tengok kat sini ustaz tunjukkan Okey, kalau kita belajar ni advance pelajaran ni, cuma mudah-mudahan tuan-tuan boleh fahamlah Okey, tuan-tuan tengok ni Ini tuan-tuan akan sampai pada peringkat yang ketiga tentang isim, nanti ustaz jelaskan kalau sampai peringkat ketiga lah Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, benda ni semua kita akan bahas dengan detail satu persatu Okey, sekarang ni kita fokus kepada baris bawah majrur Kalau kalimat itu kalimat berpangkat majrur, biasanya majrur kalimat isim tu kalau dia berpangkat majrur dia akan berbaris bawah. So ni ialah tanda-tanda baris bawah. Kadang-kadang Allah pakai baris bawah, kadang-kadang Allah pakai ya saja kat ujung dia. Kalau kalimat isim tu dia termasuk dalam kalimat jamak muzakkar salim ataupun musanna ataupun isim lima. So ya menjadi tanda majrur dia. Tapi biasanya akan pakai kasrah lah. Kecuali kalau tiga jenis kalimat ni akan pakai ya. Kemudian jenis yang ketiga ialah akan pakai fathah. Bila akan pakai fathah? Semasa isim itu bukan bahasa Arab ataupun isim itu nama khas tu maksudnya. So ni yang Ustaz cakap tadi. Pangkat majrur tapi tak pakai baris bawah nak tunjukkan dia majrur. Habis pakai apa Ustaz? Pakai baris atas. Kenapa macam tu Ustaz? Selalunya kalau baris atas tu kalimat tu sedang berpangkat mansub. Tu soalan pelajar tu. Ustaz, kalau kalimat itu selepas haraf jar, ni nampak ni, selepas haraf jar, boleh tak dia berbaris atas? Jawapannya boleh lah. Masa bila macam tu Ustaz? Masa isim itu bukan berasal dari bahasa Arab. Okey, adakah dia tu sedang berpangkat mansub? Kalau baris atas biasanya akan mansub. Jawapannya tidak. Dia tetap berpangkat majrur. Cuma dia diharamkan berbaris bawah. Senang guna perkataan diharamkan tu kuat sikit perkataan kan. Dia diharamkan berbaris bawah. Kenapa diharamkan berbaris bawah? Kerana dia bukan isim yang berasal dari kalimat Arab ataupun dia merupakan nama khas. Itu maksudnya. Sekali lagi, tuan-tuan dengar elok. Pelajar ni tanya, boleh tak Ustaz? Kalimat isim, sebelum kalimat tersebut ada haraf jar. Boleh tak kalimat isim yang berada selepas haraf jar ini berbaris atas ataupun berpangkat mansub? Jawapannya boleh berbaris atas tapi dia bukan berpangkat mansub. Dia tetap berpangkat majrur tapi kerana kalimat itu ada masalah tertentu, dia tak boleh bubuh baris bawah sebagai tanda dia berpangkat majrur. Apa masalah dia? Masalah dia bukan kalimat yang berasal daripada bahasa Arab ataupun dia merupakan nama khas, nama orang, nama tempat So kalimat macam tu tak boleh baris bawah. Itu hukum asal. Contoh dia apa Ustaz? Contohnya Fir'aun mana? Tuan-tuan pernah jumpa kalimat Fir'auni? Tak ada. Fir'auna, Fir'aunu je boleh. Fir'auni tak ada. Gitu So tu jawapan dia tuan-tuan Maknanya boleh berbaris atas tapi dia bukan sedang berpangkat, dia bukan sedang berpangkat mansub, dia masih berpangkat majrur, cuma baris tu saja diharamkan di baris bawah. Jadi pangkat majrur tandanya ialah dia sedang baris atas. Masa dia contohnya masih dia bukan nama khas. Macam tu. Soalan kita berikutnya ialah berkenaan dengan teknikal juga. Pelajaran ni sebenarnya susah, tapi Ustaz cuba jelaskan semampu mungkin. Mudah-mudahan pelajar-pelajar ataupun tuan-tuan pendengar ni boleh faham dengan baik. Soalan ni bertanya tentang kalimat zat, zat dan sifat ataupun dalam sistem lama kita sebut sebagai mausuf dan sifat. Kita tengok apa soalan yang ditanyakan kepada kita tuan-tuan. Okey, ada atau tidak kalimat sifat yang boleh menjadi zat juga? Contohnya rahiman ghafuran, bertukar menjadi ghafuran rahiman. Apa maksud soalan dia? Okey, maksudnya tuan-tuan, ini termasuk dalam kelompok dua isim berpasangan. Kita dengar dulu start daripada awal sikit supaya tuan-tuan boleh faham dua isim berpasangan dua isim ini termasuk dalam bab dua isim berpasangan lah. Dua isim berpasangan ni ialah dua isim yang dia duduk sebelah-sebelah dan dia ada dekat dalam satu ayat. Contohnya macam Ahmad dia cuci baju sekolah, Ahmad dia cuci baju putih, Ahmad dia cuci baju cantik, Ahmad dia cuci baju mak, Ahmad dia cuci baju cikgu, Ahmad dia cuci baju sukan. Jadi baju sekolah, baju sukan, baju cikgu, baju cantik, baju putih, itu kita panggil dua isim berpasangan. Ahmad dia cuci baju sekolah, dia cuci baju, tak cuci sekolah. Tapi sekolah tu kena ada dekat dalam ayat tu. Sekurang-kurangnya untuk jawablah kalau orang tanya, mak tanya, Ahmad awak cuci baju apa? Mak saya cuci baju. Yelah baju apa? Saya cuci baju. Yelah baju apa? Dia kena tambah satu patah perkataan kat ujung tu. Baju cantik ke, baju putih ke, baju sukan ke, baju besar ke, baju cantik untuk jawab persoalan yang ditanya atau menjelaskan kepada orang yang membaca ataupun mendengar. Itu kita panggil dua isim berpasangan. Jadi sekarang ni dua isim berpasangan tu ada dua jenis. Jenis yang pertama ialah pasangan zat sifat yang kita bahas sekarang ni. Satu lagi jenis pasangan sandar menyandar saja. So bezanya pasangan zat sifat ni contohnya macam baju cantik. Cantik tu ialah sifat sesuatu. Berbanding dengan baju sekolah. Sekolah bukan sifat tau. Tahu tak sifat?
Sifat ni tuan-tuan tengok satu orang manusia, dia cantik, dia buruk, dia hitam, dia putih, dia tinggi, dia rendah. Itu sifat kepada dia. Sifat dia tinggi, sifat dia rendah, sifat dia cantik. Kalau baju pun sama, baju tu besar, baju tu cantik, baju tu kecil, baju tu baru, itu semua sifat. Tapi kalau baju sekolah, sekolah bukan sifat. Ataupun baju mak, ataupun baju dia, baju mereka, baju aku, mak, dia, mereka, saya, awak, tu semua bukan kalimat sifat. Sifatnya apa? Cantik, besar, kecil. Tuan-tuan faham tak apa maksud sifat? Jadi dua isim berpasangan ni kadang-kadang pasangan itu dia ialah pasangan zat dan sifat. Contohnya baju cantik, baju besar, baju kecil, baju baru, tu ialah pasangan zat dan sifat. Tapi ada pasangan ialah pasangan sandar menyandar saja, macam baju sekolah, baju sukan, baju mak, baju adik, baju aku, baju dia, itu pasangan sandar menyandar saja. Jadi soalannya, Ustaz, yang jenis kalimat zat sifat tu boleh tak kadang-kadang kita tukar dia? Yang zat jadi sifat, yang sifat jadi zat. Boleh. Sebenarnya tuan-tuan, kalau dalam kaedah lama kita tak panggil zat sifat. Masa Ustaz belajar dulu dan tuan-tuan yang pernah belajar bahasa Arab, kita tak panggil zat sifat. Kita panggil dia mausuf sifat. Mausuf dan sifat. Jadi Ustaz tukar kepada zat sifat sementara je. Bila dah ujung-ujung pengajian, kita akan convert balik kepada istilah yang lama. Sebab apa? Bila Ustaz sebut zat sifat, pelajar tu faham. Kalau Ustaz kata mausuf sifat, mausuf apa mausuf? Jadi Ustaz satu kerja pula nak jelaskan apa makna mausuf. Bila Ustaz guna zat sifat, settle masalah. Okay, sekarang ni tuan-tuan, kalau dalam Al-Quran, kadang tuan-tuan jumpa ghafurun, rahimun atau ghafuran, rahiman. Jadi ghafur tu maha pengampun, rahim tu maha penyayang. Boleh tak kadang-kadang kita jumpa rahiman, ghafuran? Boleh. Boleh. Boleh begitu. Dia sebenarnya tuan-tuan, tengok keadaan lah. Kalau macam Ustaz kata baju cantik, baju cantik. Dia pun bukan cantik baju, tak boleh lah. Tengoklah perkataan yang digunakan tu. Dia sebenarnya dua isim berpasangan ni, kadang-kadang tuan-tuan tengok tiga isim berpasangan. Tapi sebenarnya, walaupun tiga isim berpasangan, dua-dua isim ni menjelaskan tentang isim yang pertama. Kadang-kadang ada 4 isim berpasangan. Tapi semua ketiga-tiga ni menjelaskan tentang isim yang pertama. Contohnya apa? Macam baju cantik baru biru. Baju cantik baju biru. Baju cantik, kita ada banyak baju, tapi baju tu yang cantik, ada yang tak cantik, ada yang cantik. So baju tu yang cantik. Lepas tu baru, baju kita ada banyak, ada yang baru, ada yang lama, ada yang cantik, ada yang tak cantik. Kemudian baju baru warna biru, baju baru, baju cantik, kemudian biru. Ada baju baru cantik tapi hijau, kuning, merah. Jadi kita nak tahu baju yang mana? Baju cantik, baju baru cantik biru. Baju baru yang cantik yang biru. Jadi maknanya ni ada 4 Ustaz, 4 kalimat isim. Jadi Ustaz nak kata dia 4 isim berpasangan ke tak? Dia masih 2 isim berpasangan. Sebab baju dengan baru, ni 2 isim berpasangan yang pertama. Lepas tu biru baru, baru cantik ialah 2 isim berpasangan yang kedua. Kemudian cantik biru ni 2 isim berpasangan yang ketiga. Jadi yang ni bolehlah tuan-tuan tukarkan. Baju baru cantik biru, baju baru yang cantik yang biru. Tuan-tuan boleh tukar baju biru yang cantik yang baru, ataupun baju biru ataupun baju cantik yang baru yang biru. Boleh. Jadi itu Ustaz kata dia boleh yang zat boleh jadi sifat, sifat boleh jadi zat. Tapi yang pertama tu tetaplah dia, bajulah tetap yang baju. Tapi yang ini boleh ditukarkan. Ataupun tuan-tuan jumpa yang biru baru. Boleh tukar yang baru biru. Bolehlah, tidaklah zat itu dalam bentuk fizikal, tapi dalam bentuk sifat dia terus. Sifat tu boleh boleh ditukar-tukar. Yang ni jadi sifat dulu, yang ni jadi mausuf dia. Zat sifat itu istilah saja. Dan mausuf tu akan digunakan semula dalam hujung pengajian kita. Kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Quran, tuan-tuan. Itulah jawapan pada persoalan tadi. Boleh tak Ustaz sifat jadi zat semula dan zat jadi sifat semula? Contoh yang dia bagi Ghafuran Rahiman itu. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham ya. Soalan berikutnya ialah tentang adik-beradik inna. Adik-beradik inna. Kita tengok apa soalan dia yang sebenar daripada pelajar kita ni tentang adik-beradik inna ni. Apa dia adik-beradik ni? Takkanlah ada adik-beradik dalam bahasa Arab ada. Okey, tolong jelaskan tentang la, iaitu la haraf nafi yang bermakna tidak. La haraf nafi kan la, selalu tuan-tuan jumpa la kan. Jadi kadang la tu maknanya tidak atau tiada. Itu kita panggil haraf nafi. Jadi ada tak la haraf nafi? Tolong jelaskan tentang la haraf nafi yang menjadi adik-beradik inna. Yang menjadi adik-beradik inna. Apa adik-beradik inna? Okey.
Inna ni tuan-tuan, kan tuan-tuan selalu jumpa dalam Al-Quran inna kan. Inna maknanya ialah sesungguhnya, sesungguhnya. Jadi inna ni setiap kali tuan-tuan jumpa, dia banyak dia punya apa perbahasan dia, banyak songih lah gitu Sebab setiap kali tuan-tuan jumpa inna ni dia mesti nak kepada subjek dia dan nak kepada khabar dia. Apa maksudnya? Sesungguhnya Allah Maha Besar. So subjek kepada inna mana? Inna ni tengah cerita pasal apa? Sesungguhnya apa? Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya Allah. Okey, khabar di mana? Kenapa dengan Allah itu? Khabar inna ni mana? Khabarnya ialah Maha Berkuasa. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa inna, mesti nak subjek dan khabar. Sesungguhnya rumah itu besar. Sesungguhnya aku sayang pada engkau contohnya. Sesungguhnya aku sayang pada kucing contohnya. Jadi subjek ceritanya apa? Aku bukan kucing. Khabar dia sayang pada kucing. Subjek dia aku. Cerita dia tentang aku. Tapi kalau sesungguhnya kucing, sayang pada aku. Subjek dalam cerita ni kucing, bukan cerita pasal aku. Okay, khabar tentang kucing apa? Sayang pada aku. Gitu, tuan-tuan faham tak? Setiap kali tuan-tuan jumpa inna ni dia mesti nak kepada yang pertama nak subjek dan khabar. Okay, yang kedua apa Ustaz? Yang kedua inna ni, dia banyak songih tuan-tuan ni. Yang kedua, dia nak subjek dia baris atas dan dia nak khabar itu baris depan. Contohnya, sesungguhnya Allah, innallaha akbar. Innallaha akbar. Jadi innallaha akbaru. Akbaru kalau inna tu ada. Innallaha khabirun, innallaha azizun, innallaha karimun. Kalau inna tu ada, yang pertama dia nak subjek dan khabar, dia akan bagi baris atas kepada subjek dia Allah, innallaha khabirun, run kena baris depan. Jadi setiap kali jumpa inna nak subjek dan khabar dan dia akan bagi baris atas kepada subjek dia akan bagi baris depan kepada khabar dia. Mudah-mudahan tuan-tuan faham. Saya bukan suruh tuan-tuan hafal Saya nak tuan-tuan faham apa yang saya cuba jelaskan Okey, sekarang ni soalan pelajar ni ialah apa ni dia tanya tentang inna ini tentang la tadi, adakah la merupakan adik-beradik kepada inna? Okey, adik-beradik inna ni maksudnya inna ni dia bukan sekadar inna, dia ada 4, 5, 6 kalimat lain yang sama macam inna. Contohnya apa? Anna pun maknanya sesungguhnya. La'alla maknanya mudah-mudahan. Setiap kali tuan-tuan jumpa mudah-mudahan Ali kurus. Mudah-mudahan Ali kurus. Subjek kepada mudah-mudahan mana Ali? Khabar di mana? Kurus. Jadi Aliyah kurusu. Kenapa kita baca Ali tu baris atas? Aliyah sebab dia subjek kepada la'alla. Kurusu, kenapa baca kurus tu pada depan? Sebab dia khabar kepada la'alla. Jadi la'alla, inna, anna tu semua sama tuan-tuan. Jadi ada 4, 5 adik-beradik. Sekarang ni soalan pelajar ni ialah ditanya, Ustaz jelaskan tentang la yang menjadi adik-beradik inna. Okey, la fokus pada la tuan-tuan. Okey, la ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, saya tak masukkan dia dekat dalam, ada pernah saya masukkan dalam kelompok adik-beradik inna tapi dalam cetakan kita yang terbaru, kita punya apa kita panggil? Kita punya yang kita dah sediakan pada tuan-tuan ni, nota ringkas pada ni. Dalam ni, so dalam diagram dekat sini, kita keluarkan la. Sebab apa? Sebab student selalu confuse. Dia sangka semua la adik-beradik inna. Sebenarnya bukan. La nafi ni ada 2 jenis. La sebenarnya ada 2 jenis yang besar. La cegah dengan la nafi. Kalau la cegah ni terjemahannya tidak, terjemahannya jangan, itu la cegah, itu tak masuk. Sekarang ni yang kita nak cerita ialah la nafi. La nafi ni sebenarnya dia ada 2 jenis, la nafi. La cegah buang, la jangan buang. Sekarang ni la nafi yang mana tidak atau tiada ni tuan-tuan. La nafi ni sebenarnya dia ada 2 jenis. Satu yang menafikan fi'il, satu yang menafikan isim. Adik-beradik inna hanya yang menafikan isim saja. Okey, apa dia contoh adik-beradik inna yang menafikan isim dan menafikan fi'il? Kalau yang menafikan fi'il senang aja. Tidaklah aku berjalan, tidaklah dia duduk, tidaklah dia masuk, tidaklah dia datang. Ini dia tak datang, dia tak masuk, dia tak duduk. Itu yang nafikan fi'il. Itu bukan adik-beradik inna. Yang adik-beradik inna ialah yang menafikan isim. Contohnya, tidaklah buku ini aku punya. Tidaklah rumah itu besar, mana rumah itu kecil. Tidaklah buku ni aku punya, maknanya buku ni bukan aku punya. Tidaklah sekolah itu cantik, mana sekolah itu tak cantik. Jadi dia menafikan sekolah, buku. Itu isim, buku, sekolah, itu semua adalah kalimat isim. Jadi la yang tidaklah buku itu cantik. Itu saja yang termasuk dalam kelompok adik-beradik inna.
dia termasuk dalam kelompok adik beradik inah. Tapi kalau la nafi yang menafikan fi'il, dia bukan termasuk dalam kelompok adik beradik inah. Tuan faham tak? Kalau tak faham, tuan ulang balik soalan ini daripada awal. Saya jelaskan kronologi daripada awal. Tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, insya-Allah kita akan ajar begitu dengan detail dari awal dan ikut tangga-tangga, nanti semua benda tuan akan faham bila sampai masa dia, bila semua benda tuan telah dijelaskan. Okey, insya-Allah kita pergi kepada soalan kita yang berikutnya. Baik, soalan kita yang berikutnya ialah berkenaan dengan isim mausul. Apa makna isim mausul ni? Kita tengok apa soalan dia yang sebenar tuan ni. Okey. Apa makna isim mausul yang sebenarnya dalam bahasa Melayu? Isim mausul tuan ni. Isim mausul ni tuan-tuan, kalau dalam sistem Al-Furqan kita panggil isim mewakili, isim mewakili. So kalau isim mewakili ni dalam kaedah lama, dia sebut sebagai isim mausul, dan makna mausul tu yang sebenar bukan mewakili tau. Makna mausul tu yang sebenar ialah penyambung. Tapi dalam sistem Al-Furqan kita orang ubah, kita kata isim mewakili. Sebab apa? Tak lain tak bukan ialah untuk memudahkan pelajar kita faham lah apa yang mata pelajaran tu macam mana keadaan dia, bagaimana dia berfungsi. Bila kita tukar kepada isim mewakili, jadi pelajar-pelajar mudah faham berbanding kita guna isim mausul. Okey. Sekarang ni isim mausul ni ialah isim mausul ialah isim mewakili, kerja dia mewakili sesuatu ataupun mewakili seseorang. Dia kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, dia ada dekat mana tahu? Dia ada dekat pelajaran peringkat yang kedua tuan-tuan. Tetapi belajar dengan Al-Furqan, nanti bila sampai masuk peringkat yang kedua, kita jelaskan pada tuan-tuan tentang isim mewakili. So nanti tuan-tuan akan masuk peringkat yang kedua, kita akan ajar tentang isim fi'il haraf kan. Jadi kalau isim terbagi kepada dua, satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Okey, sekarang ni isim mewakili ni dia ada dekat sini. Dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi tau. Gelaran dia apa? Isim mewakili lah. Fungsi dia apa? Dia mewakili lah. Mausul kan? Dia mewakili, kalau ada yang mewakili orang, ada yang mewakili yang selain orang. Kalau isim yang mewakili orang ni, allazi ataupun allazina ni antaranya lah. Kan banyak tuan-tuan jumpa allazi atau allazina, betul tak? Dia mewakili orang lah. Kalau allazi orang yang, saya berjalan dengan bapa saya, dia adalah allazi saya hormati, maknanya orang yang saya hormati. So allazi ni mewakili orang. Allazina pun mewakili orang juga, tapi orang-orang yang ramai. Pemain-pemain bola itu sangat kuat. Pemain-pemain bola itu datang. Mereka adalah alladzina, orang-orang yang kuat berlari contohnya. So dia mewakili siapa? Pemain-pemain bola. Ini mewakili orang yang ramai, ini mewakili orang yang seorang. Tapi kalau yang mewakili bukan orang, isim mewakili juga. Contohnya apa? Contohnya macam saya bawa beg ke sekolah. Apa yang? Tu apa yang saya bawa telah hilang. So apa yang tu itu isim mewakili juga, tapi mewakili yang selain orang. Itu kita panggil dia isim mewakili. Dengar dalam sistem lama dia panggil isim mausul. Makna mausul tu yang sebenar ialah menyambung. Tapi dalam sistem Al-Furqan kita tukar menyambung, kita kata isim mewakili. Sebab bila kata isim mewakili, pelajar lebih senang faham. Sebab tu saya nak tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan ni. Tuan-tuan pergi belajar dengan Al-Furqan, insya-Allah tuan-tuan akan mudah faham. Kita akan ajar dari awal. Siapa yang tak tahu, tuan-tuan pergi ke 019-511-9000. Teks kat situ kata kami nak belajar bahasa Arab. Ataupun bagi maklumat tentang kelas tuan. Bagi maklumat tentang kelas Al-Furqan, nanti admin kita akan bantu tuan-tuan. So itu soalan kita. Kita tengok apa soalan kita yang berikutnya. Soalan berikutnya tuan-tuan. Soalan berikutnya tentang perlukah kita belajar teknikal? Perlulah kita belajar teknikal bahasa Arab Ustaz? Marfu' lah, mansub lah, majrur lah, bari atas lah, bari bawah lah, bari depan lah, mabni lah, mu'rab lah, perlu Ustaz kita belajar. Kalau setakat kita tengok mana je tak boleh Ustaz? Tu soalan ni. Kita tengok sekali apa soalan yang sebenar ditulis dekat dalam apa tu yang diberikan kepada saya ni. Perlukah kita pelajari tentang teknikal bahasa Arab untuk faham makna ayat? Tak cukupkah dengan hanya memahami makna sehingga kita perlu tahu tentang teknikal? Okey, dengar tuan-tuan. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, kita nak faham bahasa Arab Al-Quran ini, kita kena dua jurusan daripada dua sumber. Sumber yang pertama ialah terjemahan, Baik, sumber yang kedua ialah teknikal dia, Okey, tuan-tuan dengar dulu, Terjemahan ni tuan-tuan, kadang-kadang kita keliru. Antara sebab barangkali wallahualam Allah Taala pilih bahasa Arab kerana dia punya ketepatan dia. Ketepatan dia. Jadi kalau dari segi makna kadang-kadang kita akan keliru. Tapi bila kita baca dengan baris, para sahabat
ataupun selepas daripada Rasulullah, dia bariskan Quran tu tak lain tak bukan ialah supaya kita ni boleh baca dengan tepat ayat Quran tu dan tidak boleh dimanipulasi ataupun diubah suai oleh orang-orang yang berniat jahat kemudian. Okey. Dia contohnya gini tuan-tuan. Dia hujung kalimat tu baris depan ataupun baris atas itu mainkan peranan sangat besar dalam ayat. Contohnya gini, Ali ataupun telah memukul dia si Ali si Ahmad. Telah memukul dia si Ali si Ahmad. Jadi telah memukul dia itu fa'il. Jadi dalam tu ada dia. Jadi yang nak tentukan siapa si dia yang memukul ni, sama ada Ali ataupun Ahmad, kita tengok baris si Ali dengan baris si Ahmad. Pelaku ujung kena baris depan. Tapi kalau yang kena bedal, yang kena pukul atau yang kena buat ataupun maf'ulun bih kita panggil, dia kena baris atas. Jadi tuan-tuan tengok telah memukul dia Aliyu Ahmadah. Okey, settle. Kita tahu yang memukul tu si Ali. Mana awak tahu Ali itu Aliyu? Sebab baris depan ialah menunjukkan pelaku ataupun fa'il. Okey, telah memukul dia Aliyu Ahmadah. Ahmad tu barisnya baris atas. Jadi automatik kita tahu Ustaz, yang kena pukul ialah si Ahmad. Mana awak tahu? Ahmadah, barisnya baris atas. Tuan faham tak maksud saya? Jadi itulah pentingnya kita tahu hal yang berkaitan dengan teknikal. Hal yang berkaitan dengan teknikal ni bila kita blend dengan kefahaman, mula kita kena faham ayat dulu, then di support dengan teknikal, barulah ketepatan perkataan tu atau ketepatan ayat tu kita akan dapat capai. Jadi itu tujuannya apa? Tujuannya supaya orang tak boleh manipulate. Itu salah satu daripada contoh lah. Ada 1001 macam benda dekat dalam tu yang tuan-tuan mesti kena tahu secara teknikal. Itu kalau baris atas dengan baris depan, macam mana pula dengan baris bawah Ustaz? Jadi adakah kerana pelaku saja yang boleh dapat baris depan? Jawapannya tak. Dia ada 6 sebab kenapa kalimat isim tu boleh dapat baris depan. Tadi saya terangkan satu kan, pelaku kena dapat baris depan kan? Dia bukan satu je, dia ada 6 sebab. Kalau dia menjadi mubtada', kalau dia menjadi khabar, kalau dia menjadi timbalan pelaku, kalau dia menjadi subjek kana, kalau dia menjadi khabar inna. Jadi dia ada 6 sebab kan. Okey, kalau isim tu berbaris atas pula, dia ada 11 sebab. Jadi kalau tuan-tuan belajar dengan sistem Al-Furqan, kita akan ajar satu persatu dan akan tingkat naik tangga tu satu-satu kita ajar slow. Jadi tuan-tuan semua akan mudah faham. Jadi kalau tanya, perlu ke tuan-tuan Ustaz, kita kena tahu teknikal untuk faham Al-Quran? Yes, awak mesti kena tahu teknikal. Barulah awak dikatakan faham Al-Quran. Kalau setakat awak baca terjemahan je, mana awak tahu? Fa'il pun awak tak kenal. Macam mana kalau dalam sistem Al-Furqan ataupun dalam sistem pengajian bahasa Arab, tuan-tuan tahu ini kalimat fa'il, kalimat kalimat isim, kalimat haraf, kemudian kalau fa'il pembahagian dia, kalau isim pembahagian dia, kalau haraf pembahagian dia. So kita kena belajar satu persatu, kena tahu teknikal, baru tuan-tuan boleh faham ayat Quran tu. Alright. Soalan kita berikutnya ialah tentang perbezaan antara bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa perbualan, bahasa perbualan orang Arab. Kita tengok apa soalan dia yang sebenar tuan-tuan. Right. Soalannya ialah sama atau tidak bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab perbualan orang Arab. Bahasa Arab Al-Quran, bahasa Al-Quran dengan bahasa perbualan orang Arab. Dua bahasa Arab kan? Cuma satu bahasa Arab Al-Quran, satu lagi bahasa perbualan. Sama atau tidak? Dia kadang-kadang sama, kadang-kadang tak sama lah jawapannya. Sesiapa yang nak berbahasa Arab menggunakan bahasa Al-Quran, so dia guna bahasa Arab Al-Quran lah. Sesiapa yang tak nak guna bahasa Arab Al-Quran, dia nak guna bahasa pasar daerah dia, negeri dia, so dia gunalah. Dia kalau saya boleh bagi analogi macam tuan-tuan bahasa Kedah atau bahasa Kelantan dengan bahasa Malaysia standard. Tuan-tuan dekat Kuala Lumpur ni kan kita guna bahasa standard kan, macam saya cakap dengan tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan dengar macam tuan-tuan dengar berita di televisyen, takkan berita nasional ke TV-TV nasional yang arus perdana ni nak guna bahasa Kelantan kan. Mula-mula berita petang, lepas tu berita tak berapa petang, lepas tu berita kadang-kadang petang, kadang-kadang tak ada, orang tak cakap macam tu. Di Kelantan, sungai-sungai Kelantan banyak udah mula. Mana ada orang cakap itu? Ataupun tuan-tuan guna bahasa Negeri Sembilan kan? Mana ada. Jadi itu beza dia. Kalau bahasa Al-Quran ini, dia ialah bahasa yang dituturkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat dan orang Quraisy dulu. Itu bahasa pertuturan mereka. Dan bahasa itu sampai sekarang masih dipertuturkan lagi oleh pelajar-pelajar. Termasuk kami dulu. Kami bukan belajar di negara Arab. Kami belajar bahasa Arab tapi di negeri di luar negara Arab. Jadi biasanya orang begitu, macam kami dulu, kami akan guna bahasa Arab yang standard lah. Yang fushah lah. Kecuali kalau kita belajar di Mesir, kat situ pun orang Arab. Jadi kadang-kadang kita
dipengaruhi oleh bahasa negara, bahasa daerah dia, bahasa Amiyah kita panggil, bahasa Amiyah. Kalau di Saudi pun sama, di Saudi pun guna bahasa Amiyah Saudi. Kalau di tempat lain pun sama, tuan-tuan. Tapi ada di kalangan orang Arab sendiri yang dia guna bahasa Fusha dalam perbualan dia. So tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila kita pelajar-pelajar ni, bila kita berbual dengan orang Arab yang tinggal di negara Arab, bila kita guna bahasa Fusha ni, kadang dia senyum-senyum dengan kawan dengan kawan dia. Kadang kita habis cakap dia sajalah nak bergurau sadaqallahu alazim. Padahal kita berbual dengan dia ni. Sadaqallahu alazim. Dia nak apa? Kadang-kadang kita macam baca Quran. Tapi tak apalah, yang penting perbualan itu digunakan. So beza antara bahasa Al-Quran dengan bahasa perbualan ni ialah bahasa perbualan kalau sekarang ada dia orang guna bahasa Amiyah dia, bahasa daerah dia. Tapi tidak dinafikan masih ada juga orang yang guna bahasa Fusha, bahasa Arab. Dan bahasa Arab Al-Quran ialah bahasa perbualan juga, tapi bahasa perbualan yang dibualkan ataupun yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dan bahasa yang dibualkan cara penggunaan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang Arab pada zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini Ustaz kita nak pergi kedai, nak beli barang, boleh tak kita guna bahasa Al-Quran? Jawapannya boleh, kalau orang tu pun pandai dan orang tu tahu guna bahasa Al-Quran. Kalau orang tu bukan orang Arab, daripada Bangladesh ke apa, dia cakap pun ditigu-tigu, itu jadi problem sikit lah. So itulah perbezaan antara bahasa Arab Al-Quran dan bahasa Arab perbualan yang digunakan oleh orang Arab hari ini. Ya tuan-tuan. Seterusnya ialah hal yang berkaitan dengan teknikal. Pelajar ni tanya tentang mansub, tentang mansub, tanda mansub. So cuba kita tengok apa yang soalan dia sebenarnya. Bolehkah Ustaz jelaskan tanda-tanda mansub dalam kalimat isim? Adakah semuanya bertanda baris atas? Okey, mansub ni ialah salah satu pangkat kepada kalimat-kalimat Al-Quran. Okey, kita fokus pada kalimat isim. Dalam Quran ada isim, fa'il, harf, ada 3 je kan. So kita fokus pada kalimat isim sebab soalan ni tentang isim. Jadi kalimat-kalimat isim, salah satu daripada pangkat dia ialah mansub. Dan tanda mansub yang paling popular digunakan oleh Allah ialah barisnya baris atas. Contohnya macam kalimat-kalimat mansub ni ialah kalimat maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Sabar-sabar, tuan-tuan jangan risau. Saya akan jelaskan satu-satu. Contohnya Ali dia makan nasi. Maf'ulun bih ni ialah yang kena buat. Kalau perbuatannya dia makan, yang kena makan lah. Kalau Ali dia melihat nasi, jadi perbuatannya dia melihat. Yang kena lihat apa? Nasi lah. Ali dia melihat Ahmad. Yang kena lihat ialah Ahmad. Ahmad dia beli buku. Perbuatannya dia beli. Yang kena beli apa? Buku. Ataupun Ahmad dia sayang kucing. Perbuatannya dia sayang. Siapa yang kena sayang? Kucing. Jadi kucing tu kita panggil maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni ialah dia akan dapat pangkat mansub. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Arab nak menunjukkan yang kalimat kucing ke apa tadi, nasi tu dia dapat pangkat mansub, biasanya ujung dia akan letak baris atas. Kucing, Ali dia sayang kucing. Ahmad dia makan nasi. Ahmad dia beli buku. Kenapa baris atas? Sebab dia maf'ulun bih. Itu adalah salah satu daripada tanda yang menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat mansub. Faham tak? So soalan pelajar ni kata, Ustaz, adakah tanda mansub dalam kalimat isim tu semua baris atas saja? Jawapannya tak. Okey, Ustaz sharekan. Ustaz share di mana kita akan belajar perkara tersebut, tuan-tuan. Okay, pelajarannya, tuan-tuan. Okey, di sini tau. Kalau tuan-tuan belajar sampai pada peringkat yang ketiga tentang kalimat isim, tuan-tuan. Okey, ini kalau kalimat isim tu sedang berpangkat marfu', biasanya pangkat marfu' berbaris depan. Ni yang kita akan bahas sekejap lagi. Ini kalau kalimat isim tu sedang berpangkat mansub, ni kalau kalimat isim tu sedang berpangkat majrur. Okay, kita fokus kepada mansub ni. Ustaz besar akan bagi pelajar-pelajar kita seronok sikit nampak. Okay, mansub kan? Okay, isim dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub, dia boleh berpangkat majrur. Ni mansub. Jadi soalan pelajar tadi, Ustaz, adakah tanda, nanti Ustaz tengok balik soalan tadi betul ke tidak soalan dia tanya. Bukan soalan ni. Ni betul-betul. Ustaz, boleh Ustaz jelaskan tanda-tanda mansub dalam kalimat isim? Adakah semua yang bertanda baris atas? Betul-betul. Soalan dia tadi kan. Okay, betulkah semuanya tanda baris atas kan? Okey, ni Ustaz.
Besarkan balik, tuan tengok dulu. Okey. Ni soalan dia. Adakah Ustaz kalimat isim ni tentang isim warna biru ni lah isim dia kalau fi'il warna kuning. Okey tuan-tuan Kalau isim adakah tanda di fathah saja? Jawapannya tak. Dia bukan fathah, dia ada 4 tanda. Yang pertama paling banyak memang pakai fathah di ujung lah. Ahmad dia beli buku wah. Ahmad dia sayang kucing ah, memang ujung dia balik atas. Tapi kalau kalimat isim tu ya, dia jamak muzakkar salim ataupun kalimat musanna, dia jangan pakai bari atas, dia pakai ya. Ahmad dia sayang muslimina, ina, jangan pakai muslimuna, pakai muslimina. Ahmad dia sayang mukminina, dia sayang orang-orang beriman. Jadi kena pakai mukminina, kena pakai ya. Semasa dia jamak muzakkar salim ataupun musanna. Kadang-kadang kena pakai kasrah. Masa kalimat tu jamak muannas salim. Kadang-kadang kena pakai alif semasa kalimat itu merupakan isim lima. So soalan yang ringkas, jawapan yang ringkas, adakah pakai fathah saja nak menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat mansub? Jawapannya tidak. Kadang-kadang pakai ya, kadang-kadang pakai kasrah, ya. Kadang-kadang pakai alif, macam tu. Ya, tengok kedudukan kalimat, tu kalau tengok dia memang berpangkat mansub, biasanya pakai bari atas. Tapi kalau kalimat yang menjadi maf'ulun bih itu contohnya dia jamak muzakkar salim, jangan pakai bari atas, dipakai benda lain. Tuan-tuan Alright. Tuan-tuan, sampailah masanya kita bahaskan ayat kita ini. Ayat kita merupakan ayat yang ke-6 daripada surah Al-Waqi'ah. Nanti saya share skrin dia dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak ayat tu, kita boleh semak sama-sama. Yang seronok kita boleh share skrin tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah nak buka Quran tengok kamus, tengok skrin telefon dia, tuan-tuan dah boleh dah boleh dapat maklumat. Okey, ni ayat dia kita hari ni. Fakanat habaan membatha. Okey, Ustaz baca dulu. Tuan-tuan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakanat haba'an membatha. Fakanat haba'an membatha. Membatha. Fakanat. Fa kalimat yang pertama maknanya maka, kanat setelah adalah dia ataupun ia telah menjadi, haba'an. Haba'an maknanya debu-debu. Debu-debu, membatha. Membatha maknanya yang berterbangan. Fakanat haba'an membatha. Tuan-tuan okey. Cerita ayat ni tuan-tuan sebenarnya sambungan daripada ayat yang sebelum ni. Itulah ayat yang sebelum ni Allah Taala menyebut wabussatil jibalu bassa. Sebelum tu idza rujjatil ardu rajja wabussatil jibalu bassa. Kemudian fakanat habaan membatha. Ayat-ayat ni telah kita bahaskan dalam pertemuan kita sebelum ni. So hari ni kita masuklah ayat yang ke-6. Jadi Allah Taala menyebut pada hari kiamat tersebut, pada waqiah, pada waqi' tersebut, pada hari yang Allah Taala sebut peristiwa itu terjadi. Allah Taala kata idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi itu digoncang dengan sekeras-kerasnya. Kita dah bahas. Kemudian wabussatil jibalu bassa, dan telah dihancur leburkan gunung Ganang sehancur-hancurnya. Ini kita dah bahas. Pada hari kiamat itu tuan-tuan ada banyak benda yang terjadi. Yang pertama Allah Taala sebut dalam konteks gambar skrin kita ni, pada hari tersebut antara lain Allah Taala kata bumi digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan. Yang kedua Allah Taala kata apabila gunung Ganang itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah pada hari kiamat tersebut bumi ini digoncangkan sekuat-kuatnya, digoncangkan segoncang-goncangnya. Tuan-tuan, sebenarnya kalau tuan-tuan tengok ataupun tuan-tuan dengar bagaimana pengalaman orang-orang yang menghadapi gempa bumi ni, sebenarnya gempa ni tuan-tuan, dia bukan sekadar goncangan. Dia datang dengan satu bunyi yang sangat menakutkan. Tuan-tuan cuba tanya orang yang pernah berpengalaman berada di gempa bumi yang keras ataupun kuat, tsunami dan sebagainya. Goncangan tu kata mereka dia datang dengan satu suara yang sangat menggerunkan, tuan-tuan. Jadi kalau tsunami dan sebagainya, kita panggil cuma berada di satu tempat lah, kemudian kita yang berada di tempat lain selamat, Allah Taala masih menjaga kita. Tapi kalau hari kiamat ni tuan-tuan, seluruh dunia akan digoncangkan dengan sekeras-kerasnya.
Dan mudah-mudahan pada hari tersebut kita telah dimatikan oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita tidak tengok perkara itu terjadi. Kalau andai kata umur kita ni ditakdirkan Allah umur kiamat lah mudah-mudahan Allah matikan kita. Jadi Allah Ta'ala kata bumi itu akan digoncangkan segoncang-goncangnya kata Allah. Dan kemudian Allah ambil contoh gunung dah. Allah ambil gunung sebagai apa yang nak disampaikan, yang mana gunung itu akan dihancur leburkan sehancur-hancurnya. Tuan-tuan, sebenarnya rumah pun kalau kita nak hancurkan, kita tak boleh hancurkan dia macam debu tau. Yang dimaksudkan habaan mumbathah tu tuan-tuan ialah macam tahu tak? Saya ada dengar satu penafsiran, maksudnya ialah seperti debu yang dihancurkan sehancur-hancurnya. Ada yang umpamakan macam apa ya, macam tepung ya, yang dihancurkan. Tepung, tahu tepung, hancurkan tepung tu kecil, haluskan. Jadi gunung yang sebesar itu, gunung ni tuan-tuan, dia tak pernah berubah tau. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari ini gunung tu tetap di situ. Kalau ada perubahan glacier dan sebagainya dia sikit, tapi dia tetap ada di situ. Berjuta tahun dia akan ada di situ, tuan-tuan. Ya. Jadi gunung tu yang berjuta tahun ataupun beribu tahun pun ada di situ, Allah Ta'ala kata nanti pada hari tersebut dia akan hancur macam debu, tuan-tuan. Dan bumi ini akan diratakan. Bumi ini akan diratakan. Jadi dalam keadaan itu, cuba kita tengok ayat yang kita bahaskan hari ini, apa yang Allah Ta'ala sambung, selain daripada digoncang dan dihancurkan bumi tersebut, fakanat haba'an mumbathah. Ni yang Allah Ta'ala sebut ni. Fakanat haba'an mumbathah. Gunung ganang, bukan gunung tau, gunung ganang. Ini semua gunung-gunung itu, dia jadi apa? Dia jadi haba'an. Haba'an mumbathah. Haba'an mumbathah ni yang saya sebut sebagai debu-debu yang kecil dan halus, tuan-tuan. Kecil dan halus. Haba'an mumbathah. Okay. Saya nak sebut pada tuan-tuan sebenarnya, janganlah tuan-tuan sampai tuan-tuan bila dengar ayat-ayat macam ni, tuan-tuan tak ada rasa apa-apa. Janganlah macam dulu. Macam dulu kita muda-muda dulu tuan-tuan, bila orang sebut ayat Quran ke apa-apa, okey. Orang baca terjemah, okey, no problem. Jangan sampai macam tu tuan-tuan. Kita dah sampai pada masanya, kita renungkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah Taala kata gunung kan, kita bayangkan gunung tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala kata hancur, kita bayangkan hancur tu macam mana sehancur-hancurnya. Janganlah sampai tak ada sikit pun ketakutan ataupun kegerunan tuan-tuan dalam hati ni. Maknanya kalau sampailah dalam keadaan tu tuan-tuan, tak ada, kita ni samalah, tak berubah lah daripada dulu. Sebab Quran itu tidak boleh menggerunkan hati kita tuan-tuan. Tuan-tuan sebenarnya kalau tuan-tuan bayangkan, kita memang gerun tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya pergi tanya dengan orang yang pernah mengalami situasi gempa ni tuan-tuan. Macam mana takut lari di tampukan. Saya ada sahabat-sahabat dulu yang belajar di mana tau? Yang belajar di Iraq masa zaman dulu lah, lama dah masa zaman Iraq dalam konflik tu. Jadi bila apa kita panggil? Bila bom datang, ini bukan gempa tau. Bila bom datang, huru-hara kelang kabut, gerbang. Jadi orang yang dah biasa dia relax. Tapi kita orang Malaysia ni, bila kena ni tu lari lentang pukar, tinggalkan rumah pakai towel turun dari flat tu takut mati kan. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan kalau gempa terjadi pada hari tersebut. Allah Taala umpamakan mak tinggalkan anak yang sedang menyusu, suami tinggalkan isteri tinggalkan semua masing-masing nak selamatkan diri masing-masing. Cuba tuan-tuan bayangkan pada hari tersebut. Itulah kita panggil dia sebagai Quran ini berkesan pada diri kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar Quran tu macam dulu juga, serupalah juga. Sebab tu tuan-tuan, para orientalis ni dia tak kisah tuan-tuan nak buat musabaqah membaca Al-Quran, kau buatlah banyak mana pun tak apa. Yang penting kau jangan faham sudah. Yang penting kau jangan faham. Sebab tu pemahaman Al-Quran ni tidak begitu popular kan. Orang jangan faham, kau nak baca. Sebab tu kita belajar baca. Dan kau belajarlah baca tajwid. Saya suruh tuan-tuan baca. Kita lagukan Al-Quran, cantikkan, itu memang satu kewajipan. Tapi bukan sekadar baca dan lagukan saja tuan-tuan. Yang paling utama tuan-tuan kena faham apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat kita. Musuh-musuh Islam ni dia tak kisah tuan-tuan nak baca. Kau baca lah. Kau nak taranum, kau taranum lah. Sampai bila nak sediakan hadiah lah. Yang penting kau jangan faham sudah. Itu persoalannya. Sebab bila kita faham, barulah datang keyakinan pada hari kiamat. Orang boleh jadi baik, orang boleh berubah perangai. Jadi para orientalis ni dia tak nak orang Islam maju dan berkembang. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, jangan sampai hari ni bila tuan-tuan dengar Al-Quran, ayat Quran, tuan-tuan tak ada rasa apa-apa pun, okey je. Wa kanat haba'an mumbathah. Tuan-tuan dengar? Kanat haba'an mumbathah. Okey. Gunung-gunung tu jadi hancur berkecai macam debu tepung.
Makna dia sekuat itu, tuan-tuan dengar. Okay, no problem. Jangan nampaknya tuan-tuan. Bila tuan-tuan dengar ayat Quran, tengok apa makna dia, tadaburkan makna dia. Tuan-tuan, orang macam ni tuan-tuan, Rasulullah kata pahala dia jauh lebih besar daripada orang yang buat amalan yang panjang, berdiri solat panjang-panjang. Dia kalau tuan-tuan renung ke ayat Quran tu lebih baik, ada kalanya berbanding dengan orang yang sujud dan solat lama. Tuan-tuan bayang betapa besarnya hikmah yang orang yang merenung ke ayat Quran. Kalau air mata mengalir kerana mengingat dan takut pada Allah, tuan-tuan pergi Google sendiri apa dia punya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey. Sekarang ni saya nak balik dekat ayat kita. Okey. Ini cuba tuan-tuan tengok kat sini. Fakanat habaan mumbatha. Fakanat habaan mumbatha. Sebelum tu saya nak minta tolong dengan tuan-tuan, boleh tak? Tuan-tuan tolong saya, tuan-tuan. Tuan-tuan tolong saya untuk buat bayaran iklan kita banyak, tuan-tuan. Saya terpaksa kena minta tolong dengan tuan-tuan untuk kat sini tak clear. Kita ini mana saya nak naikkan sikit. Tuan-tuan tolong saya untuk bantu pertubuhan bahasa Arab Al-Furqan ni, tuan-tuan. Tujuannya apa tahu? Tujuannya kami ni nak kena bayar duit iklan banyak, tuan-tuan. Saya besarkan sikit. Kita akan gunakan tuan-tuan punya sumbangan tu, kita tak akan gunakan selain daripada untuk membayar iklan. Sebab iklan perlu wang yang banyak untuk ajak orang faham Al-Quran. Nak ajak orang susah. Kalau saya boleh nak cakap seorang, tapi kalau saya cakap di ruang lingkup yang kecil, siapa pula lah berapa orang je yang dengar kan. Jadi saya kena dengan lebih besarkan skop iklan tu. Jadi tuan-tuan kenalah tolong. Kami sebelum ni kami cuma buat bayaran bergantung kepada bayaran yuran pelajar-pelajar, tapi setakat mana lah tuan-tuan kan. Jadi bayaran tu beribu-ribu, kadang-kadang sampai 10-12 ribu kita kena bayar. Jadi kita kena top up duit sendiri dan sebagainya. Saya mohon tuan-tuan untuk tolong kita kembangkan sistem Al-Furqan ni supaya ramai orang boleh dapat zoom daripada bacaan Al-Quran tu. Okey, kita ambil teknikal. Fakanat haba'an mumbasa. Kalimat yang pertama fa, ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf ataf, haraf penyambung cerita. Kanat. Kanat ni telah adalah ia. Ini semua adik-beradik dengan kana, tuan. So adik-beradik kana ni, tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan jumpa kana, dia nak kepada kana, kanat, kuntu, kunta, kuntum, itu semua adik-beradik kepada kana lah, maksudlah kanat ni. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa, dia nak kepada subjek dan khabar. Cuma kanat ataupun kana ni kalimat fi'il tau, dia fi'il madhi. Jadi kalau kalimat fi'il, dia ada ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam dia. Itulah yang menjadi dia punya subjek. Subjek dia tak payah sebut pun tak apa, nak sebut pun boleh, tak payah sebut pun boleh. Jadi dalam konteks ni dia tak sebut. Telah adalah dia. Dia rujuk pada siapa? Telah adalah ia. Ia rujuk pada siapa? Ia rujuk kepada jibal. Kanat ni ganti nama diri dia she tau, P. She tu rujuk pada siapa, tuan-tuan? She tu rujuk kepada jibal. Telah adalah ia, si jibal itu menjadi debu-debu berterbangan. Gunung Ganang, Gunung Ganang. Jadi jibal ni, tuan-tuan, dia merupakan kalimat jamak, tapi jamak taksir. Jamak taksir yang bukan orang. Memang ganti nama diri dia she. Kalau tuan-tuan belajar dalam sistem Al-Furqan, benda itu akan dijelaskan dengan detail. Ganti nama diri untuk jamak taksir yang bukan orang, ganti nama diri dekat dalam dia yang tersembunyi ialah she ataupun hiya dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris ialah she. So sebab tu kat sini she, telah adalah dia, telah adalah she itu jadi apa? Habaan mumbatha. Okey, setiap kali tuan-tuan jumpa kanat, dia nak subjek dan khabar. So subjek dia ada dekat dalam she, khabar dia mana? Khabar dia habaan. Khabar kepada kanat ini ialah habaan. Jadi kenapa dia dapat baris atas, Ustaz? Sebab dia khabar kepada kana, khabar kepada kanat silah. Kita nak belajar kat mana, Ustaz? Dalam sistem Al-Furqan kita belajar dekat sini tu, Ustaz Syed. Penyebab isim dapat baris atas, penyebab isim tu dapat baris atas, tengok ni. Penyebab yang pertama ialah khabar kana. Tadi kanat kan, adik-beradik si kana ni lah. Khabar kepada kana, dia dapat pangkat mansub baris atas. Dia dapat pangkat mansub baris atas. Dia ada dekat sini. Isim yang mansub. So sekali lagi saya ulang. Tadi
Okey. Sekarang ni habaan ni dia merupakan khabar kepada kanats ni. Okey, subjek di mana? Isim kanats ni mana Ustaz? Isim kanats ni tersembunyi dalam kalimat kanats ni sendiri. Apa yang tersembunyi Ustaz? She. She tu rujuk pada Ustaz. She tu rujuk pada siapa? She tu rujuk kepada apa ni? Ini jibal ni tadi. Jibal. Tu secara teknikal. Okey, habaan inilah kalimat isim. Dia ialah isim yang boleh diubah-ubah baris hujung dia. Isim murab. Dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah fathah. Apa penyebab dia dapat pangkat mansub? Tadi kita dah tengok dalam diagram biru tadi, kerana dia merupakan khabar kepada kanats ataupun khabar kepada abang dia kana. Okay? Ini adik-beradik dia. Okay. Kemudian mumbathan. Okay. Habaan mumbathan ni dua isim berpasangan tuan-tuan. Ini merupakan pasangan zat dan sifat. Ini zat dan sifat ataupun sistem lama kita panggil mausuf dan sifat. Jadi kalau zat dan sifat ni, sifat kena follow saja baris zat dia. Kat mana kita nak belajar Ustaz? Kalau dalam sistem kita belajar dia dekat sini. Ya, dekat sini. Tadi kita kat sini kan, mansubkan. Okey, sebenarnya dia termasuk dekat sini at-tawabi'. At-tawabi' ni ada 4 jenis. Kadang-kadang dia sifat, kadang-kadang dia atau, badal, taukid. Keempat-empat ni semua termasuk dalam kelompok at-tawabi'. Apa makna at-tawabi'? Dia ni jenis follow baris orang lain. Dia bukan dapat baris kerana dia sendiri, dia follow, dia dapat baris tu kerana dia follow satu kalimat yang lain. Kalau macam sifat ni akan follow baris zat. Kalau ataf dia akan follow baris maktuf dia. Kalau badal akan ikut baris yang dibadalkan, ditukarkan. Kalau taukid dia follow kepada taukid yang pertama. Okay, sekarang ni dalam konteks sifat tuan-tuan. Tadi kan zat dan sifat, habaan mumbatha kan. Jadi habaan tu dia punya zat dia. Jadi kalimat yang kedua sifat, yang pertama zat ni. Jadi sifat dia ialah mumbathan. Tengok balik ayat ni. Tengok ni kan. Mumbathan kan. Jadi ini dua isim berpasangan, ni zat dia, ni sifat dia. Jadi ni sifat dia akan follow saja zat dia. Kalau bariata lah, kalau muannas lah, kalau jamak lah, kalau ada alif lam, dia ikut semua benda. Zat dengan sifat ni dia follow je tuan. Zat dengan sifat ni dia follow saja. Boleh tak seseorang tu dia keluar, lepas tu sifat dia tinggal kat rumah. Contohnya macam Ustaz gemuk. Saya nampak Ustaz gemuk. Jadi Ustaz gemuk tu dua isim berpasangan. Ya, jadi zat dia Ustaz, gemuk tu sifat dia. Boleh tak Ustaz tu dia pergi ngajar, gemuk dia tinggal kat rumah. Dia pergi, gemuk dia tinggal. Boleh tak? Kalau boleh tuan-tuan, dah lama saya buat tuan-tuan. Tak boleh Ustaz tu kena pergi ngajar dengan gemuk dia sekali dia kena bawa. Itu maksud dia. So tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi. Kita akan masuk pada ayat yang baru dan soalan-soalan yang lain. So tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, tengok nombor akaun ni balik semula. Saya minta tolong tuan-tuan, tolong kami bayar iklan yang banyak yang sangat membebankan kami ni. Pertubuhan Bahasa Arab Al-Furqan, ni nombor akaun dia. Tuan-tuan tolong bayar, bukan tolong bayar, tolonglah kami. Sikit-sikit pun tak apalah, kalau dalam ramai tu kan jadilah banyak juga ada siapa yang nak belajar bahasa Arab dengan Al-Furqan, tuan-tuan boleh pergi ke 019-511-9000. Tuan-tuan WhatsApp, saya berminat. Nanti tahulah admin kita nak buat apa kat tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.